Baik, insyaAllah hari ini kita akan sambung berkenaan dengan episod yang ketiga. Kita sambung kepada ayat yang ke-20, 29. Kalau last week kita belajar berkenaan dengan, masih di episod yang sama, episod yang ketiga, Jalan Orang Mukmin. Kalau last week kita belajar apa? Belajar apa? Allah Sazani, pagi jangan tanya. Kita belajar betapa Allah ini mengangkat golongan para sahabat. Tak kisahlah para sahabat ini bukan daripada golongan yang kaya raya, walaupun niat Nabi itu untuk menyebarkan ajaran Islam atau untuk meramaikan lagi umat Islam, menyebarkan, mengembangkan empire Islam itu sendiri, tetapi jangan kerana mereka ini nak masuk Islam, kerana nak Islam dengar cakap mereka, maka Allah larang perkara tersebut. Tak kisahlah berapa banyak wang akan ditawarkan, berapa banyak orang Islam yang ditawarkan untuk masuk, tetapi kalau masuk Islam bukan dengan seikhlas hati kerana Allah, tetapi kerana perkara-perkara yang lain, maka Allah larang perkara tersebut. Dan Allah suruh bersabar dan lihat pada para sahabat ini yang pagi, petang, siang, malam hanya mengharapkan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita akan masuk ke ayat yang 29. Ayatnya berbunyi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu mir rabbikum, dan katakanlah wahai Muhammad, wa qul, kebenaran itu, hak, al-haqqu, kebenaran itu datang daripada Tuhan kamu. Faman syaa falyu'min, maka sesiapa yang mahu beriman hendaklah ia beriman. Wa man syaa falyakfur, dan sesiapa yang mahu kufur ingkar, biarlah dia mengingkarinya. Inna a'tadna lil-zalimina naran ahatat bihim suradiquha, kerana kami telah menyediakan bagi orang-orang yang berlaku zalim itu api neraka yang meliputi mereka laksana khemah. Wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh, dan jika mereka meminta pertolongan kerana dahaga, mereka diberi pertolongan dengan air yang seperti tembaga cair yang membakar muka. Bi'sa syarab, amatlah buruk minuman itu, wasa'at semuratafaqa, dan amat buruknya neraka sebagai tempat bersenang lenang. Mari kita tengok dalam buku ini Allah cakap apa. Untuk membalas page 70 yang ke sebelah. Okay? Untuk membalas keangkuhan mereka, Rasulullah SAW disuruh untuk mengatakan kepada Uyainah dan rakan-rakannya. Ingat tak Uyainah siapa? Ingat bahawa kebenaran datang daripada Allah. Siapa yang Allah kehendaki untuk beriman kepadanya, maka dia akan beriman, dan siapa yang Allah kehendaki untuk kufur, maka dia akan kekal kufur. Hal ini adalah untuk menunjukkan kepada Uyainah dan pembesar lain bahawa bukan mereka yang mempunyai kuasa untuk membawa pengikut mereka memeluk Islam. Seterusnya Allah menyebutkan kepada mereka bagaimana keadaan orang yang kufur di neraka kelak. Mereka ini dikelilingi api yang panas, dan apabila mereka minta pertolongan kerana mereka dahaga, mereka akan diberikan air, namun air tersebut seperti tembaga yang cair yang membakar muka mereka kerana kepanasannya. Sekiranya mereka ingin mendekati untuk meminum air tersebut, kulit muka mereka akan tercabut dan jatuh ke dalamnya. Air itu pula sentiasa akan membuatkan mereka haus, tidak sedikit pun menyejukkan, bahkan menambahkan lagi kepanasan. Begitulah keadaan mereka di dalam neraka dengan seburuk-buruk minuman dan tempat tinggal. Baik, seram baca dengar. Ini baru azab satu je daripada banyak-banyak azab yang lain. Mari kita zoom in kepada ayat tersebut. Okey, yang pertama sekali kita ambil waqulil haqqu mir rabbikum. Kenapa Allah suruh Nabi katakan yang benar kepada mereka? Kerana mereka ini kan datang kepada Nabi sebab cakap dengan Nabi, kau kalau nak kita peluk Islam, kalau aku peluk Islam, ya ramai ikut ni. Tapi kau kena asingkan aku dengan orang sahabat-sahabat ni. Sebab mereka ini fakir, mereka ini berbau dan sebagainya. Kita tak nak, kita nak ada kita punya own majlis. Maksudnya kita punya own belajar lah. Contoh macam ni kelas kan, ni kelas macam special lah, special. Tak nak campur dengan jemaah yang duduk dalam dewan solat, tak nak. Nak special. Tapi Allah kata jangan.
Katakan yang sebenar kepada mereka. Aku tak perlukan. Katakan kebenaran maksudnya apa? Bukan mereka yang bawa pengikut Islam ni. Tapi sebenar-benarnya yang beri hidayah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun mereka ni influencer ada 1 juta, 2 juta, 10 juta followers sekalipun, tetapi kalau Allah tak buka hati-hati followers mereka ni untuk masuk Islam, tetap tak ada orang yang akan ikut mereka. Okey, jadi katakan kebenaran. Kebenaran ni apa? Kebenaran itu adalah Allah sebenar-benarnya pemilik hati setiap manusia. Kalau seseorang masuk Islam pun itu kerana hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kalau contoh-contoh kita yang bawa orang masuk Islam ni sebab akulah masuk Islam ni. Tidak, kita ini cuma antara. Pahala dapatlah. Kalau dah sombong itu hilanglah pahala. Kan betul tak? Jadi kita kalau bawa siapa-siapa, kalau dapat bawa berjaya, bawa orang datang masjid, itu semua kita ini sebagai pengantara sahaja. Tetapi yang buka hati mereka adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi Nabi ini Allah nak cakapkan qulil haqqu min rabbikum. Nabi ini sebenarnya tak perlukan mereka sebenar-benarnya. Nabi tidak perlukan kepada orang-orang yang sebegini. Orang-orang yang seperti apa ya? Seperti Uyainah dan pembesar-pembesar lain yang mengugut untuk masuk Islam. Okey, Islam tidak perlukan pun sokongan dan harta mereka. Kerana apa? Kerana dalam kalangan para sahabat sendiri pun ada yang kaya raya. Bagi saya satu nama sahabat yang kaya. Uthman bin Affan. Saya hampir letak nama anak saya tak jadi. Okey. Jadi maknanya Islam tidak perlukan orang-orang sebegini dan Islam tidak perlukan harta mereka. Okey, lalu apa kebenaran lain yang Allah cakap? Faman syaa'a falyu'min. Siapa yang berkehendak maka dia akan beriman. Wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang berkehendak pula kalau mereka nak kufur, mereka nak ingkar kepada Allah, silakan. Adakah ayat ini merupakan ayat pilihan? Tidak. Dia pilihan tapi pilihan yang merupakan ugutan. Okey, bukan makna Allah cakap boleh tak beriman. Tidak. Okey, ini bukan merupakan pilihan tapi lebih kepada ugutan kerana manusia sahaja ada makhluk yang ada kuasa memilih. Pilihlah nak buat baik ke nak buat jahat. Pilihlah nak solat ke tak nak solat. Pilihlah nak puasa ke tak puasa. Betul tak? Ada kalau tak sembahyang subuh tadi tiba-tiba ada malaikat datang bawa pedang. Baik sembahyang sana. Tak ada. Kita diberikan pilihan nak tarik selimut lagi boleh. Tetapi setiap pilihan yang kita buat ada balasannya, ada konsekuensinya. Okey? Pilihan yang kita buat tu akan menentukan nasib kita di kemudian hari. Kadang-kadang bukan di kemudian hari pun, kadang-kadang dekat dunia pun Allah dah balas. Okey, jadi maknanya bila Allah cakap gini faman syaa'a falyu'min, kalau kita marah nak kan buat lagi. Lari. Adakah bermakna kita suruh anak tu lari? Tak sebenarnya kan, sebenarnya tu ugut sebenarnya. Berani buat. Buatlah. Macam itulah contohnya. So kalau kita tengok bahasa-bahasa yang Allah gunakan ni pun adalah bahasa-bahasa yang kita pun gunakan sebenarnya. Dalam sedar tak sedar kan main ugut je jalan sebenarnya. Tak adalah. Okey, boleh cubalah. Kepada orang kata apa gentle parenting kan sekarang. Cakap baik-baik boleh. Saya kurang sabar sikit. Okey. Apa tadi? Jadi maknanya ini adalah bahasa-bahasa yang kita pun gunakan terhadap ahli keluarga kita sendiri. Yelah, kita mak ada kuasa veto kan, orang kata kan. Jadi maknanya begitu. Bukan pilihan yang mana kalau buat baik okey, buat tak baik pun okey. Tak. Okey, tapi setiap perbuatan itu ada balasannya. Rasulullah sambung apa? Kan wa man syaa'a falyakfur. Kalau kau choose untuk ingkar, inna tadna lil-zalimin. Apa akan jadi? Sesungguhnya kami a'tadna telah sediakan apa? Lil-zalim, untuk siapa? Lil-zalimin, untuk orang-orang yang zalim. Siapa orang-orang yang zalim ni? Orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tak nak mengaku, orang-orang yang tak nak beriman. Kenapa orang-orang yang tak nak beriman ini dikategorikan sebagai orang yang zalim? Kerana Allah telah berikan kita segala-galanya, betul. Allah berikan kita nyawa, Allah berikan kita
semua di 2 tangan, Alhamdulillah, 10 jari, adalah segala-galanya yang ada pada badan kita ni. Dan daripada hujung rambut sampai hujung kaki ni bukan milik kita sebenarnya, tetapi adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tak guna kalau kita buat baik dengan 10 juta, 100 juta orang pun, tetapi kalau hati ini tidak beriman kepada Allah. Kerana apa? Kerana kita menggunakan apa yang dipinjamkan oleh Allah ini untuk melakukan kebaikan. Tetapi kenapa kita tak boleh nak beriman, tak boleh nak percaya kepada satu-satunya Tuhan yang telah menciptakan kita, menciptakan orang yang kita beria nak tolong. Sebab itu dikatakan zalim. Orang-orang yang zalim, lagi-lagi orang yang dah tahu kebenaran, telah disajikan depannya segala bukti-bukti yang nyata, tetapi tetap choose untuk tidak beriman. Maka zalimlah dia ke atas dirinya sendiri. Okey, lalu apa yang Allah sediakan? Allah sediakan sebelah question mark tu, nampak ada api tu. Naron ahata bihim suradiquha. Api neraka yang meliputi ahata bihim. Naron ni api. Naron ni tak semestinya api neraka. Kalau naron tu maknanya api. Kan? Api. Okay? Tapi dalam ayat Quran bila kata naron selalunya digunakan untuk api neraka. Ahata, meliputi, bihim, mereka. Ahata bihim suradiquha, seperti kemah yang tak ada atap. Okey, so maknanya mereka ini dibakar atau kemah tu kecil, betul tak? Kemah tu kecil, awak duduk dalam penuh dengan api dan awak dekat dalam. Apa jadi? Terbakar. Dan kita dah belajar keadaan dekat dalam neraka juga makifin. Apa makna makifin? Forever rasa macam itu. Tak akan rasa, orang kata tak ada break. Tak ada KitKat break pun. Tak ada. Tak ada break langsung. Sentiasa kerasa siksaan tu sentiasa terasa. Tak ada coffee break, tak ada toilet break, tak ada. Tak ada. Sentiasa. Begitulah keadaan di syurga makifin, begitu juga keadaan di neraka. Hatta sampai apa Allah cakap? Keadaannya Allah dah bayangkan, kita dah boleh bayangkan, ya Allah memang dah terbakarlah dalam kemah. Kalau dah meliputi badan kita ni semua ada api ni, dah terbakar satu. Lepas tu wa in yastaghithu, dan bila mereka minta tolong sebab mereka ni haus sangat, apa air yang Allah bagi? Allah bagi air yang seperti seolah-olah seperti daripada tembaga cair. Tembaga apa? Metal kan? Betul tak? Nampak minum air tu. Sedap pun tidak. Malah memang, tapi diorang akan minum. Penghuni neraka ini akan minum. Kerana apa? Tak ada air. Itu je air yang ada. Itu je air yang ada. Tak ada air lain. Minum juga. Tapi bila mereka minum, makin haus ke makin kurang haus? Makin haus, maka makin akan lagi banyak mereka minum. Lagi banyak mereka minum, lagi tersiksa lah. Lagi tersiksa. Okey? Dan tak apa. Dikatakan pula tadi kan ada Dr. Zazan cakap, kalau membakar, sekiranya mereka ingin mendekati untuk minum air tersebut, ada yang dah sempat minum, ada yang tak sempat minum. Nak dekat pun tak boleh. Nak dekat pun tak boleh. Dikatakan apa? Kulit muka mereka akan tercabut dan jatuh ke dalam. Seram kan? Ini adalah gambaran-gambaran. Ini kira macam Allah dah cakap, kau tak nak beriman kan? Tak apa. Tapi aku dah sediakan kau ni lah. Boleh hadapi. Boleh hadapi tak? So Allah cakap tu. Lalu Allah sambung. Bi'sa syarab, dan itu adalah minuman yang paling buruk. Bi'sa, seburuk-buruknya minuman. Bi'sa syarab. Wasa'at murtafaqa, dan seburuk-buruk tempat berehat. Kalau kita perasan, murtafaqa ni ada dekat ayat lain juga. Waktu dekat dalam kisah Ashabul Kahfi hari tu. Betul tak? Murtafaqa digunakan untuk Allah gambarkan betapa mereka ini. Murtafaqa ni maksudnya tempat berehat, atau tempat berehat ni dah bukan macam R&R je tempat berehat. Tapi dia macam hotel 10 star punya tempat berehat. 5 star pun tak. Maksudnya tempat berehat itu sangat selesa. Sangat selesa sampai tak ada sakit badan ke, tak ada, sangat selesa.
Itu tempat berehat. Dan Allah gunakan murtafaqah ini di awal-awal hari tu, bila Allah nak gambarkan betapa Ashabul Kahfi ini berehat dengan sehabis selisa. Lalu tapi ini Allah gunakan lagi perkataan murtafaqah untuk menggambarkan bahawasanya orang-orang yang cus untuk tidak beriman ni, ini adalah tempat seburuk-buruk mereka. Kalau kita nak tengok opposite daripada selesa apa? Dahsyatlah tak selesa dia, bukan tak selesa dia. Tak selesa yang tidak begitu menyenangkan. Okey? Jadi ini adalah Allah cakap, Allah cakap dengan Nabi, katakan kepada mereka, kau choose lah, sekatilah, aku tak nak ikut cakap kau. Kau kalau nak beriman, kau beriman. Tapi kalau kau tak nak beriman juga, ini balasan dia. Ini balasannya. Kira macam Allah dah pujuk Nabi, mereka ini tidak penting. Sahabat itu lagi penting. Katakan kepada mereka ini, nak beriman, beriman. Tak nak beriman, sudah. Tapi kalau kau tak beriman, inilah balasannya. Lalu, Allah suruh Nabi apa? Ayat yang seterusnya. Allah cakap, Innal ladzina amanu wa amilus solihat, sebenar-benarnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh sudah tetap. Inna la nudhi'u, kami tidak akan menghilangkan pahala. Inna la nudhi'u, kami tidak akan menghilangkan ajra, pahala man ahsana amala, orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Kira tadi dah threaten kan? Ini tarik balik. Tapi kalau kau beriman, ini Allah akan kasih. Kalau kau beriman, Allah tak akan pun hilangkan pahala-pahala kebaikan. Okey, mari kita tengok. Kita tengok innal ladzina, inna sesungguhnya alladzina, mereka yang siapa? Satu, beriman, makna percaya kepada Allah. Wa amilus solihat, melakukan kebaikan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi kepada orang beriman dan melakukan kebaikan ni? Allah tidak akan menghilangkan. Menghilangkan apa? Pahala bagi siapa yang berusaha melakukan kebaikan. Allah tak akan hilangkan pahala bagi mereka yang lakukan kebaikan. Tetapi Allah gunakan perkataan ahsana. Ahsana ini berusaha melakukan yang terbaik. Amalan-amalan tadi tu, amalan-amalan dah baik dah. Tapi kita berusaha untuk lakukan yang paling terbaik untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Lakukan kerana Allah, tidak mengharapkan balasan atau penghargaan dari manusia langsung. Inilah ciri-ciri sahabat yang Allah dah katakan pada ayat minggu lepas tadi. Dan mereka ni berusaha untuk pastikan perbuatannya itu sampai kepada orang lain dengan sempurna. Maksudnya kalau kita tolong orang tu, maknanya kita make sure yang orang ni dah sampai, dah selesa, dah habis pertolongan yang diperlukan, baru kita lepaskan. Begitulah contohnya. Okay, maknanya kita berusaha, dia bukan touch and go-nya buat baik. Ada kan sometimes macam touch and go. Tapi bila kita melakukan kebaikan, kita lakukan sesungguh-sungguhnya, pastikan orang itu peroleh manfaat dari kebaikan kita, dan kita lakukan pun bukan sebab nak penghargaan daripada orang tu. Orang tu kalau tak cakap terima kasih sekalipun, kita nohal. Orang tu kalau tak bawa baik dengan kita sekalipun, kita nohal. Orang tu kalau mengumpat kita kat belakang pun, kita nohal. Sebab apa? Sebab kita lakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana nak penghargaan daripada dia. Sebab penghargaan daripada orang itu tak ada makna. Penghargaan dari siapa yang penuh makna? Penghargaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, cakap senang lah Ustazah. Memang senang lah cakap. Nak buat tu susah. So saya kat sini cakap je. Kita ni kena usaha untuk buat. Memang bukan senang, tak cakap senang. Sebab kita ini dah biasa, namanya manusia memang suka pada penghargaan. Baru kita akan semangat kan untuk buat lagi baik. Sekali orang kutuk, sudahlah. Dah. Bila dah sudahlah, astagfirullahaladzim. Tak apa, pelan-pelan. Kata nak berubah pelan-pelan kan? Yang penting istiqamah. Tak ada orang hari ni baik setelah lama sampai syurga baik. Tak ada orang. Pasti akan ada turun naik. Percayalah. Nabi je yang tak macam itu. Nabi je yang tak macam itu. Sebab Nabi yang dijanjikan maksum. Tak ada dosa.
Tapi kita ni, umat-umat Nabi ni semua, iman pasti naik dan turun. Jangan Muslim, saya, ustaz-ustaz lain, tak ada. Tak ada manusia yang sempurna. Pasti ada kesalahan, pasti ada dosa yang dilakukan. Tetapi, apa yang kita lakukan, tak kala benda-benda yang tak baik ini singgah ke hati. Itu yang kita, sama ada kita ikutkan, makin lama makin tak baik, atau kita put a stop, break the cycle. Tahan hati kita, istighfar banyak-banyak, minta bantu dengan Allah. Sebab hanya Allah yang mampu mengubah macam mana kita rasa. Sebab Allah ini pemilik hati-hati kita kan. Okey, jadi Allah cakap, Allah tak akan hilangkan pun pahala-pahala ni. Sebab tu Allah cakap Allah tak akan hilang pahala untuk mereka yang berusaha melakukan yang terbaik. Apa jadi pula dengan orang yang lakukan kebaikan tapi tak ikhlas? Ataupun menunjuk-nunjuk. Hilang tak pahala? Hilang. Satu saya pernah belajar, satu ustaz cakap, kita ni buat baik dan macam letak dalam satu gelas. Setiap kali kita ada perasaan yang tidak baik terhadap kebaikan tu, contoh macam, rasa macam riak sikit. Tu lubang tu buka satu, dah bocor. Betul lah? Kalau kita tak cepat-cepat tampal, apa akan jadi? Dia akan terus leak lah. Betul? Tapi dia dah lah tak tampal. Kejap lagi, aku je yang boleh buat macam baik macam itu. Tak ada orang boleh lawan aku. Pop, buka lagi satu lubang. Dah dua dah. Lagi cepatlah hari itu turun. What if kita tak tampal balik? Tak tampal balik, makin lama makin banyak lubang, lama-lama pahala tu kosong. Rugi tak? Rugi. Nak buat baik bukan senang. Nak buat baik ni susah. Okey, lagi susah nak jaga amal kebaikan tu. Sebab itu, apa yang kita boleh usahakan sama-sama adalah tak kali kita lakukan kebaikan, tutup buku terus. Simpan jauh-jauh. Jangan fikirkan lagi kebaikan tu. Ini tak 10 tahun dah berlalu masa cerita pasal kebaikan kita. Macam mana? Betul tak? Tak orang tak kita lah. Orang kita dah tolong 10 tahun yang lepas macam gini kau layan aku. Aku tak ingat ke 10 tahun yang lepas aku dah tolong kau susah. Aku tolong kau. Sekarang kau dah kaya, kau lupa aku. Sudahlah simpan buku tu. Habis dah 10 tahun simpan tak buka. Tiba-tiba tahun ke-10 dah ada macam-macam lubang dah. Dah tak boleh nak tutup dah. Rugi, sayang. So kalau ada macam itu, dah terbuka satu lubang, dua lubang, cepat-cepat tampal. Istighfar, simpan. Istighfar, simpan. Sebab tu dah kita baca istighfar. Banyak istighfar. Tak ada kena-mana. Okey. Jadi, dekat sini kita boleh nampak, Allah tak cakap Allah akan balas sahabat-sahabat. Tapi apa Allah cakap? Allah tak akan hilangkan pahala kebaikan itu sendiri. Maknanya dekat sini, lagi satu pengajaran yang kita boleh ambil adalah Allah berikan ganjaran kerana amalan, bukan siapa pelakunya. Tak kisahlah siapa pelakunya, kalaulah amalan tersebut memang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu yang diambil kira oleh Allah. Kerana akhirnya yang membezakan antara kita dengan orang lain adalah ketakwaan. Sebab tu ada kisah, macam-macam kisah, betapa dalam sepanjang kehidupan ini ada satu kali je yang dia ikhlas menolong. Disebabkan itu dia masuk syurga. Kerana apa? Kerana kita nak kena faham dan kita nak kena sedar, syurga itu milik Allah dan kita masuk syurga bukan sebab amalan ibadah kita. Kita masuk syurga kerana apa? Rahmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kalau nak ikutlah kita punya amalan ni, tak akan layak kita masuk syurga. Kerana syurga ini segala-galanya. Tak akan layak kita hidup ni, tak ada maknanya 24 jam beribadah kepada Allah. Betul tak? Tak kala ini saya tanya semua sekalian, siapa yang boleh yakin, seyakin-yakinnya angkat tangan 24 jam ingat Allah? Susah kan? Sebab yelah kita ni ada macam-macam benda dekat dunia ni kan. So macam mana nak layak kita nak dapat syurga Allah? Yang mana syurga Allah itu ada segala-galanya. Yang kita tak dapat dekat dunia ni ada segala-galanya.
Ada satu hadis yang sahih. Dia ceritakan apa? Ada satu orang ini, dia adalah orang yang paling senang dekat dunia. Paling senang dekat dunia, tak ada cubaan, tak ada dugaan, tak ada ujian. Allah angkat orang ini, Allah celup sesaat, 1 saat sahaja dalam api neraka. Allah tarik balik, Allah tanya dia, apakah kau masih merasa kesenangan-kesenangan yang kau ada? Kata, aku tak pernah rasa senang pun, aku rasa terseksa lah tadi tu. 1 saat. 1 saat saja. Hilang dah. Duit 10 juta dia ada, hilang. Tak ada. Dia tak, seolah-olah dia tak pernah merasa kesenangan langsung dalam kehidupan dia. Lalu Allah tak angkat pula seseorang yang paling susah lah kehidupan dia. Dah lah tak ada duit, ada penyakit, penuh ujian, penuh dugaan, seminit-seminit hidup diuji oleh Allah. Allah masuk ke dalam syurga sesaat sahaja. Lalu Allah tanya kepada orang tersebut, adakah kau pernah merasa susah? Apa itu susah? 1 saat dalam syurga, hilang, lenyap segala kesusahan yang kita hadapi dekat dunia ini. Kerana apa? Dunia ini hanyalah sementara. Sementara je. Memang dunia ini adalah Allah ciptakan perhiasan. Dunia ini cantik untuk ujian. Ujian semata-mata. Untuk kita get ready, untuk kita masuk ke syurga Allah. Ini yang kita kena pilih ni. Kita nak senang sekarang ke kita nak senang kemudian? Sekali lagi, memang tak senang. Memang tak senang. Selagi mana kita tak cuba untuk lepaskan sedikit demi sedikit cinta kita kepada dunia, selagi itulah susah kita nak rasa cinta kepada akhirat. Jangan salah faham, bukan bermaksud kita tinggalkan dunia, tidak. Tetapi apa maksudnya kita lepaskan cinta kepada dunia ni? Maksudnya apa sahaja amalan yang kita lakukan dekat dunia ini, sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sandarkan kepada hari akhirat. Bila segala-galanya kita lakukan, aku lakukan ini semua aku nak kumpul. Aku kerja untuk apa? Untuk menolong keluarga aku. Untuk menolong, contohlah saya kerja untuk menolong suami dalam pendapatan keluarga. Ataupun kita dekat rumah ada buat bisnes sendiri. Ataupun kita hantar anak pergi sekolah, balik sekolah. Jangan jadikan amalan-amalan ini semua sia-sia. Kerana amalan-amalan inilah sebenarnya kalau kita sandarkan pada Allah, kita buat ini kerana Allah, ini semua akan jadi saham kita dekat akhirat nanti. Maknanya kita lakukan bukan kerana kita nak balasan dekat dunia, tapi kita lakukan apa sahaja amalan kita baik, hatta sampai kita masaklah sekalipun, kita lakukan, kita masak untuk ahli keluarga tu, untuk kita dapatkan balasan dekat akhirat. Bukan kerana balasan dekat dunia. Tetapi cantiknya Allah, rahmahnya Allah, kalau kita lakukan begitu, Allah bukan sahaja balas dekat akhirat, tapi Allah balas juga dekat dunia. Itu cantiknya orang yang beriman. Dekat dunia dapat, dekat akhirat pun dapat. Cuma dunia dapat ni kadang-kadang kita tak sadar yang Allah ni sedang bagi kita nikmat. Sebab apa? Kadang-kadang nikmat tu kita nampak seperti yang zahir. Tetapi yang kita tak nampak ni, kita tak begitu nak, orang kata, syukur dengan nikmat tersebut. Contoh yang paling besar adalah nikmat kesihatan. Nikmat kesihatan. Hari-hari tak kita bangun tu kita cakap, ya Allah, terima kasihlah beri aku kesihatan pada hari ini. Sebab kadang-kadang orang tak ingat, sampailah jatuh sakit. Bila jatuh sakit, ya Allah, macam dah lama tak kena Contoh demam. Ada orang jarang demam. Macam saya pun jarang demam. Sekali kena demam, hilang, lupa. Ya Allah Akbar. Lama tak kena demam. Tak payah demam lah, semua-semua sudah. Saya dulu memang sehari-hari semua-semua. Tak boleh sejuk sikit. Tiba-tiba lepas melahirkan, hilang lah. Tiba-tiba ada satu part tu datang. Macam dulu selalu tau. Sekarang ni dah jarang-jarang, Alhamdulillah. Sebab ya Allah, seksa pula bila kena semua-semua sekali kan.
Saksu. So maknanya nikmat kesihatan kadang-kadang kita cuma ingat bila kita ditimpa kesakitan. Tapi okeylah tu, daripada tak kena sakit pun masih nak buka tu lagi parah tu. So maknanya nikmat-nikmat yang kita tak nampak kadang-kadang jarang kita syukuri. Okey, baik. Jadi Allah berikan ganjaran atas sebab amalan bukan pelaku. Bukan itu saja, Allah sambung lagi. Allah cakap apa? Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar. Mereka itu disediakan baginya syurga yang kekal yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Yuhallawna fiha min asawira min zahab. Dan mereka dihiaskan di dalamnya dengan gelang-gelang tangan emas. Thiyaban khudran min sundusin wa istabarak. Dan memakai pakaian hijau dari sutra yang nipis dan sutra tebal yang bersulam. Muttaqiina fiha 'alal araik. Dan mereka berehat di dalamnya dengan berbaring di atas pelamin-pelamin. Ni'mas thawab. Demikian itulah balasan yang sebaik-baiknya. Wahasunat murtafaqa. Dan demikian itulah syurga tempat berehat-rehat yang semulia-mulianya. Okey, kita baca sikit apa yang Dr. Zazan bawakan dalam buku ni. Manakala orang-orang yang beriman dan beramal soleh pula, page 21, Allah tidak mensia-siakan amalan mereka, bahkan Allah melipat gandakan amalan mereka dengan sebaik-baik ganjaran. Bagi mereka taman syurga di mana sungai mengalir di bawahnya. Mereka juga dikurniakan dengan perhiasan emas. Sudah tentu emas yang berada di syurga berbeza dengan emas di dunia. Dalam sebuah hadis, Abu Hurairah meriwayatkan bahawa dia pernah terdengar Rasulullah SAW bersabda, "Tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu." Seorang mukmin akan dikurniakan perhiasan sejauh mana air wudu sampai pada anggotanya. Riwayat Imam Muslim. Abu Hurairah ketika meriwayatkan hadis ini, beliau sedang membasuh tangan ketika mengambil wuduk. Beliau mencuci tangannya hingga ke ketiak. Perlakuan beliau disaksikan oleh sahabatnya. Lalu sahabatnya bertanya, mengapa beliau berwuduk sedemikian rupa? Maka Abu Hurairah pun berkata mengenai hadis di atas yang didengarinya daripada Rasulullah SAW. Selain perhiasan gelang emas, penghuni syurga juga akan dipakaikan dengan pakaian yang diperbuat daripada sundus, iaitu sutra halus yang dipakai untuk pakaian dalam. Manakala wa istabrak ini ialah sutra tebal yang dipakai pada bahagian luar. Pakaian mereka pula disebutkan sebagai warna hijau kerana warna hijau melihatkan mata yang lihat kepadanya. Selain baju sutra dan perhiasan emas, Allah kurniakan pula nikmat untuk bersenang-senang di atas pelamin, iaitu tempat duduk untuk mereka berehat dan bersandar bersenang-senang tanpa ada sebarang masalah dan kekusutan. Begitulah keadaan di syurga. Allah sebutkan sebagai sebaik-baik tempat tinggal dan berehat. Sekiranya dilihat dalam menyifatkan hal neraka, Allah turut menggunakan perkataan murtafaqa yang bermaksud secara literal tempat yang mendapat faedah daripadanya. Sedangkan telah sedia maklum neraka tidak membawa apa-apa manfaat kepada penghuninya. Namun Allah tetap menggunakan perkataan ini untuk memperli penghuni neraka. Ayat di atas menunjukkan bahawa dunia ternyata bukanlah tempat untuk berehat. Mari kita zoom in satu-satu. Okey. Ulaika lahum ni siapa? Berbalik kepada siapa? Ke semua mereka itu bagi mereka. Mereka ini siapa? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Apa yang Allah sediakan bagi mereka? Jannatu Adn. Ini adalah salah satu daripada nama syurga. Dan cantiknya Adnin ini membawa maksud, dia bukan sahaja nama syurga, tetapi dia membawa maksud apa? Adnin ini maksudnya tak ada tempat yang lebih sempurna ataupun selesa. Dan bila kita masuk ke syurga Adn ini, insya-Allah, bila kita dapat masuk ke dalam syurga ini, seolah-olah tempat itu paling sempurna. Kita tak nak satu pun perubahan. Satu perubahan pun kita tak nak lakukan. Dan dengan penuh yakin penghuni-penghuni syurga Adn ini, dengan penuh yakin yang mereka rasakan ini adalah syurga yang terbaik. Tak ada orang lain yang dapat lagi baik daripada syurga Adn. Padahal kita tahu kan syurga yang paling baik apa? Firdaus. Bayangkan, dalam syurga Adn ni saya tak ingat tangga yang keberapa. Syurga Adn ni dah rasa macam gini. Syurga Adn ni dah rasa macam gini dah.
seolah-olah kita punya syurga paling baik. Seolah-olah penghuni syurga Aden ini adalah yang paling mulia di sisi Allah. Dah rasa macam itu. Jadi nak cerita, tak kisahlah masuk syurga mana pun. Sebab setiap syurga itu ada kelebihannya, dan setiap syurga itu pun kita akan, bila masuk tu dia dah macam feels at home, orang cakap. More than at home. Rumah-rumah muslimah sekalian, ada tak hari ni nak rasa nak letak meja kat sini lah. Bulan depan pun nak raya tu kalau langsir lah kan. Ada je benda yang kita nak ubah kalau rumah tu. Betul lah? Tapi bila kita masuk syurga ada ni muslimah sekalian, tak ada satu pun kita nak ubah. Tak tahulah ada langsir kan, pastilah semua benda ada kat syurga kan. Kalau ada langsir kat syurga tu, langsir tu lah selama-lamanya. Hari-hari kita nampak langsir tu cantik. Lah kat syurga kan basuh pun tak payah. Betul tak? Tak payah sibuk rosuh. Dulu kalau saya time Melayu, anak-anak ada nangis mak suruh langsir lah. So langsir lah, usuk cadar pun dia semua tak tidur lah usuk cadar. Saya dah besar ni baru faham lah, kan selesa. Kalau cadar-cadar ronyok tu tak selesa nak tidur kan. Sekarang saya pula nampak kadang-kadang langsir dekat classroom, Allah ronyok dia langsir sakit mata. Tapi tak ada pula serika nak gosok kan. So maknanya ada je, kalau dekat dunia ni ada je lah mata kita ni nampak nak ubah. Kadang-kadang dah elok dah tapi tetap nak ubah. Konon-konon nampak lain sikit lah kan, rumah berseri sikit hari raya. So kita sentiasa kena berusaha untuk serikan rumah kita. Tapi kalau dekat syurga ada ni, Masya Allah, tak perlu. Tak ada sikit pun kalau hati nak ubah apa-apa kat dalam tu. Meja tu kat situ, kerusi ni macam itu lah selama-lamanya. Tak ada lah, lepas ni nak tukar color black ke, tak ada. Gold lah dia. Selama-lamanya. Okay. Dan dalam syurga ada ni ada apa lagi? Tajri min tahtihimul anhar. Mengalir di bawah. Tajri ni mengalir. Mengalir di bawahnya, min tahtihim di bawahnya. Anhar. Sungai-sungai. Berapa banyak syurga dalam berapa banyak sungai ada dalam syurga ni. Dalam surah Muhammad ayat ke-15, dalam syurga ada 4 jenis sungai. Sungai yang pertama adalah sungai, nanti slide ni lepas kelas saya bagi sungai yang airnya takkan tercemar. Sekarang kalau kita tengok sungai, air laut dah tercemar sana sini, betul lah? Sebabkan minyak lah, pembuangan sampah lah. Tapi air yang mengalir dekat sungai syurga ini tidak akan tercemar. Itu sungai nombor 1. Sungai nombor 2 pula, dia terbuat daripada susu. Dan susu itu selama-lamanya lah fresh. Semuanya baik kan. Okay, fresh selama-lamanya. Maknanya tak akan basi. Kita kalau susu lama-lama kan akan basi kan. Tapi ini tak. Sentiasa boleh diminum. Tidak akan berubah rasanya sampailah bila-bila. Dia dah tak ada sampai kiamat dah. Dia memang sampai bila dah. Sampai kiamat dah berlalu dah. Okay. Itu sungai nombor 2. Sungai nombor 3. Sungai daripada arak yang rasanya lebih lazat daripada apa yang dekat dunia. Tak mabuk ke saya minum? Allah Ta'ala alam. Saya tak tahulah arak dekat syurga mabuk ke tidak. Tapi begitulah diceritakan. Arak dekat syurga adalah arak yang paling lazat. Tak kisahlah kalau saya tengok, alah banyak satu cerita kan. Tengok movie lagi lama tahun 1920 katanya, lagi sedap main tu. Katanya lah. Ini adalah tak boleh lawan. Yang sebotol kadang-kadang bercecah berpuluh-puluh ribu tu, tak boleh lawan. Dan memang haram pun untuk kita. Aku tak saya teringin nak minum arak. Beramal soleh, syurga boleh minum arak. Tunggu lama sikit. Okay. Dan yang keempat, sungai dari madu. Dekat sini kata macam yang telah disucikan. Saya tak tahu lah madu yang disucikan tu macam mana. Saya pun saya tak tahu. Tak baca sains. Sungai, dia kata sungai dibuat dari madu yang telah dipurify. Telah disucikan. Saya tak tahulah. Tapi yang katanya madu lah. So maknanya ada air, ada susu, ada arak, ada madu. Pilihlah sungai mana awak nak. Dan dikatakan lagi, kalau dekat dunia ni, sungai tang tu lah kan. Boleh tak kita nak alih sungai tu? Tak boleh. Tapi kalau dekat syurga, suka hati you lah nak letak sungai tu kat mana. Oh sungai, aku nak daripada alih sini sampai ke belakang.
Sungai akan ikut. You can decorate your own sungai, mana nak jalan, mana nak mengalir. Okey, sebab apa? Sebab dalam syurga tak ada yang mustahil. Bukan itu sahaja, dah diberikan sungai. Diberikan apa lagi? Yuhallawna fiha min asawira min zahab. Dihiaskan dengan perhiasan yang diperbuat daripada emas. Kalau pakai tangnia ni, pakai tangni pun dia. Nak kena macam daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Untuk lelaki pun emas halal dekat syurga. Okay, yuhallawna, dihiasi dengan perhiasan yang diperbuat daripada emas. Dia bukan emas 1/6 lah, emas apa-apa lagi nombor tu. Tak, dia emas yang lagi grade tinggi lagi, yang tak ada kita dapat dekat dunia ni. Dan tak perlu pun kita pajak. Tak perlu. Dapat emas free daripada Allah SWT. Free flow lah cakap. Okay. وَيَلْبَثُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ. وَيَلْبَثُونَ, dipakaikan dengan pakaian-pakaian yang berwarna hijau. Kenapa hijau? Kerana itu yang tertarik di mata. Tapi saya tak suka hijau lah. Zam macam mana? Dekat syurga kalau Allah cakap hijau, mana awak akan suka. Okay? Sutera halus dan sutera lembut. Dan ini ada kategori-kategori sutera lah. Okay, saya tanya muslimah sekalian, kalau pergi jemputan, kita boleh pakai silk kan? Wanita boleh pakai sutera, yang tak boleh lelaki. Tapi dekat syurga lelaki pun boleh lah. Dah ada halal dah. So kalau kita pakai sutera, kita pakai pergi jemputan, agak-agak berapa lama kita selesa pakai baju tu? Agaknya sampai tidur malam tak? Tak selesa. Selesa tak? Tak selesa kan? Oh, tapi cantik baju ni Zah. Saya beli, saya jahit, saya hantar upah, kain ni sahaja beratus-ratus. Yalah, sutera mahal kan? Betul tak? Beratus-ratus. Tapi tetap tak nak bawa tidur juga. Baju butterfly jugalah yang sedang bawa tidur beli kat pasar malam. Kerana apa? Perhiasan dunia ini sementara kan? Aku pakailah sutera mahal mana pun takkan bawa tidur je. Sayanglah nak buat tidur beratus-ratus kau beli buat tidur pula. Kan sayang, kita akan rasa sayang dan tak akan rasa selesa. So kita nak jaga, nanti kalau ni salahan ni kan koyak pula. Sebab mahal. And nak kena sutera, nak kena dry clean ke? Agaknya lah, betul. Nak kena dry clean lah, tak boleh masuk washing machine. Saya tak suka beli kain mahal macam itulah, tak boleh masuk washing machine. Saya suka beli baju yang boleh masuk washing machine. Senang kerja. Kan? So maknanya apa? Dah lah tu tak apa. Muttaqi'ina pakai sutera. Muttaqi'ina fiha 'alal araik. Dan mereka ini berehat-rehat di atas pelaminan. Kita kalau kahwin ni tak tahu masa kahwin duduk kat pelamin. Cakap pinggang. Ya Allah, biar nak habis. Kamu kekrem dah senyum je kan. Tapi ini Masya Allah, bayangkan. Perkara itu kita rasa macam tak logik. Kalau sekarang ni, kita pakai sutera, pakai baju jemputan tu, kita duduk kat pelamin, kita tidur. Selesa tak? Tak selesa. Walau cantik manalah pelamin tu, walau cantik manalah baju kita tu. Tapi bayangkan dekat syurga ni, itu adalah orang kata daily routine. Kita punya kebiasaan tu, bagaikan raja, bagaikan permaisuri kan. So maknanya apa? Benda yang kita rasa macam tak mungkinlah selesa dekat dunia ni, tapi dekat akhirat Allah twist, orang kata plot twist kan. Berehat-rehat di atas seolah-olah pelaminan. Bayangkanlah macam kita punya katil besar, lepas tu ada apa yang skalip-skalip pengantar kat pelamin tu kan. Oh cantiknya. Tapi dia bukanlah keras pelamin tu. Ada katil Dunlop tak ada. Dunlop pillow apalah kan. Semua kira macam dihiaskan. Sebab apa? Sebab apa Allah cakap kemudiannya Allah cakap ni'mas sawab wa hasunat murtafaqa. Ini adalah nikmat ganjaran yang paling baik, yang paling elok, wa hasunat murtafaqa, dan yang paling terbaik tempat berehat. Yang paling terbaik tempat berehat. Tak akan boleh lawan lah katil paling mahal dekat dunia ni pun tak akan boleh lawan apa yang pelamin yang Allah sediakan untuk kita dekat akhirat nanti, dekat syurga nanti insya-Allah. Okay? Jadi kalau kita tengok tadi kan, bila Allah terangkan berkenaan dengan syurga, nak menggambarkan
para sahabat yang dihina oleh si Uyainah dengan orang-orang pembesar-pembesar yang lain ni, mereka anggap para sahabat ni macam nothing je dekat dunia, betul tak? Tapi tengok begitu Allah angkat, bila Allah ceritakan berkenaan dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kalau kita lihat dalam ayat ini, dalam konteks ini, ditujukan untuk para sahabat yang tadilah. Para sahabat dan siang malam hanya ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah gambarkan para sahabat ini seolah-olah golongan yang paling elit dekat syurga. Tak nak ke kita jadi sebahagian daripada golongan para sahabat ni? Lagi, walaupun mereka ini dipandang sebelah mata atau tak ada mata, setengah mata pun oleh orang-orang ini, tetapi mereka dipandang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ini bila baca, bila kita belajar berkenaan ayat tersebut, jadikan ia sebagai satu motivasi yang janji Allah itu pasti. Ini pasti akan kita perolehi sekiranya kita bersungguh-sungguh dalam mengikuti apa sahaja yang dalam Al-Quran, kerana Al-Quran merupakan kata-kata daripada Allah. Dan juga jadikan hadis Nabi Muhammad SAW sebagai panduan. Kerana tak semua yang dalam Al-Quran tak ajar solat. Betul tak? Yang ajar kita solat siapa? Nabi Muhammad SAW. Okey, jadi ini adalah macam itulah Allah main tarik tali dengan para kufar tadi. You choose. Kalau nak beriman, you beriman. Wa yasha' falyakfur. Kalau kata nak beriman, sudah. Tapi kalau kau tak beriman, ni neraka, azab, siksaan, ini yang kau akan dapat. Tapi kalau kau beriman, ini yang kau akan dapat. Bukan bermakna Allah suruh Nabi tinggalkan itu je, tak. Tapi Nabi tetap sampaikan berita ini. Yang pertama, balasan kepada orang-orang yang kufur nikmat. Yang kedua adalah balasan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi perhiasan dunia indah dan cantik ini hanya bersifat sementara. Okey, apa sahaja perhiasan, apa sahaja kita nampak cantik dekat dunia ni adalah ujian untuk kita. Adalah ujian untuk kita. Kita nampak cantik, lalu apa kita buat? Okey, itu semua ujian. Perhiasan dekat akhirat melebihi apa di dunia dan bersifat kekal. Okey, jadi habis kenapa orang yang saya tengok orang yang tak beriman tapi kehidupannya senang? Contohlah orang tu baik sangat Zah. Dia cuma bukan Islam je. Tapi dia baik sangat. Insya-Allah baik. Itu untuk orang-orang yang tidak beriman, segala kebaikan yang dilakukan di dunia Allah balas tak? Allah balas di dunia sahaja. Itu perbezaan orang yang melakukan kebaikan antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Untuk orang yang beriman, dapat kedua-duanya. Allah balas di dunia, kadang-kadang Allah tak balas kat dunia, tapi Allah balas yang sepasti-pastinya akan dibalas di akhirat. Buat mereka yang tidak beriman, tetapi mereka orang kata lebih baik daripada orang Islam. Ada tak? Ada orang-orang yang tidak beriman ini lebih baik, lebih apa orang kata budi pekertinya tu lebih mulia daripada orang Islam sendiri. Apa yang Allah balas? Allah bagi kebaikan dekat dunia. Sebab dia lakukan kebaikan untuk dunia, maka Allah balas dekat dunia. So itu bezanya kita. Bezanya orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Okey? Jadi mari kita tengok, itu adalah ayat-ayat yang dibawa episod yang ketiga berkenaan dengan jalan orang mukmin. Jadi dekat sini episod yang ketiga ini lebih kepada nak menceritakan betapa Allah ini mengangkat darjat para sahabat, betapa para sahabat ini kehidupan mereka memang siang pagi petang malam ingat kepada Allah dan tidak mengharapkan sembarang perhargaan daripada manusia, tetapi hanya nak Allah pandang mereka. Ini satu pengajaran yang kita boleh ambil. Yang kedua pula, apabila kita beriman, ini adalah just one portion of dalam Al-Quran yang bila Allah ceritakan pasal syurga. Ada banyak lagi dekat dalam Al-Quran, dalam ayat-ayat lain. Hatta dalam surah Kahfi ni sendiri, nanti ada lagi ayat Allah cerita pasal syurga. Pasal balasan bagi orang-orang yang beriman. Ada banyak. The Quran is there. Kita kena baca. Okey, jadi apa yang kesimpulan dalam episod ketiga ini? Yang pertama sekali, wajib ikut apa yang dikatakan di dalam Al-Quran. Kerana apa? Janji mengenai syurga dan neraka tidak akan
berubah. Kalau zaman sekarang orang cepat trigger, kalau tak solat masuk neraka. Oh marah. Nak marah apa? Bukan ustaz tu cakap awak yang masuk neraka. Cakap orang yang tak solat. Sendiri makan cili, sendirilah terasa pedasnya, betul tak? Zaman sekarang zaman cepat trigger, tak boleh neraka tu tak boleh sebut gitu. Walhal ini disebutkan di dalam Al-Quran, Okey, sebab apa syurga dan neraka itu tetap ada, tidak akan berubah. Syurga untuk orang yang beriman, neraka untuk orang yang tidak beriman. Bukan itu sahaja, juga tempat untuk kita bayar balik segala dosa-dosa kita. Nauzubillah min zalik, tak nak. Walaupun sehari kita tak nak masuk neraka. Lalu doalah sesungguh-sungguhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana satu hari di neraka itu pun, ya Allah, Masya Allah, siksaan yang paling ringan adalah tu. Apa dia? Apa dia? Apa siksaan paling ringan sekali? Kasut? Apa dia? Kuat sikit. Tak dengar. Jari tercelak air panas sikit dah. Itu kat dunia lah. Itu kat dunia. Kan sakit tak? Kalau jari tercelak. Sakit kan? Sakit. Siksaan yang paling ringan. Saya tak ingat sangat apa. Kalau saya tak silap. Siksaan yang paling ringan adalah pakai selipar capal yang diperbuat daripada api neraka. Itu paling ringan. Itu paling ringan. Semua dengan kaki kan. Itu paling ringan. Kan kita kalau pijak kat luar panas sikit je, saya pun sama. Macam tak apa, macam dah terlompat dah, nak cepat-cepat cari selipar. Boleh ke? Itu kok saya amal ringan tu. Adakah dosa kita seringan itu? Nauzubillah, tak nak. Kita tak nak. Sebab tu kita sangat mendambakan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey? Lalu yang keduanya adalah Islam ini adalah agama yang adil kerana Allah tidak memandang kepada pangkat, Allah tidak memandang kepada darjat. Allah tak pandang pun awak kaya ke, awak miskin ke. Yang Allah pandang hanyalah ketakwaan. Dan kebenaran adalah milik Allah. Allah yang berhidayah serta kekufuran ke atas seseorang. Kita ini sekali lagi kita sama-sama ingatkan diri sendiri, kalau orang lain buat baik sebab kita cakap, kita ini cuma pengantaraan. Yang jadikan benda tu jadi adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita boleh usaha baik anak awak pandai awak ajar. Memang saya memang pandai ajar dia. Awak cubalah ikut cara saya. Allah. Kan? Tak ada. Kita ajar anak dengarkan, anak jadi seorang yang berbudi pekerti. Masya Allah, ujian kita tak begitu tinggi. Maknanya sampai dekat anak dan Allah yang jadikan. Kita ini pengantaraan. Okay, boleh jadi itu anak nombor 1, anak nombor 2 ajar sama cerita lain. Kan? Anak berbeza-beza, tak boleh samakan. Okay? Jadi itu semua adalah hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Dan yang terakhir sekali adalah balasan itu adalah pasti dan yakin. Ganjaran syurga bagi orang yang beriman dan azab api neraka bagi orang yang kufur. Orang yang tidak beriman, orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Jadi ini adalah balasan yang sangat pasti. Okay. Jadi dekat muka surat yang ke-73 dan 74 ni sangat bagus, boleh baca sendiri. Ini berkaitan rapat dengan ciri-ciri sahabat. Kalau kita tengok kan, kita tengok yang brown box dengan blue box tu. Khalil adalah sahabat yang punya rasa kasih yang mendalam. Rafiq sahabat yang membawa kepada rasa keselesaan. Kita kalau nak pilih kawan muslimah sekalian, pilihlah sahabat yang baik. Sahabat yang boleh ingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat yang boleh ajak kita sama-sama menuju ke jalan akhirat, bukan menuju ke jalan dunia semata-mata. Okey, lagi cantik sahabat yang tidak segan dan silu untuk menegur kita apabila kita melakukan kesalahan. Kerana itulah sahabat yang paling baik. Sahabat yang mahukan hanya kebaikan untuk kita. Bukan kita tinggalkan sahabat yang, oh ni tak salah aku je. Dan depends lah kan.
Dia kalau cari salah tu cerita lain. Depends, sebab tegur orang ni pun ada, orang kata ada adnya kan, ada triknya. Okey. Baik, Allah Ta'ala alam. Kita berhenti setakat itu sahaja pada hari ini. InsyaAllah minggu hadapan kita akan masuk episod keempat, cerita mengenai perumpamaan dua pemilik kebun. This is the second story. Dalam Ashabul Kahfi ada 4 story yang besar. Ini adalah cerita yang kedua. Okey, insyaAllah kita sambung pada minggu hadapan.